Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asia binti Daud. Okey, insyaAllah saya akan menekankan tajuk yang berkaitan uh, belajar bilazim. Di mana belajar ini adalah mengganggu. Poin yang pertama adalah berkaitan dengan hyperaktif. Di mana belajar ini tergolong daripada pelajar yang terlalu cergas dan terlalu aktif. Dalam masa yang sama, guru perlu memberikan perhatian yang lebih kepada pelajar-pelajar tersebut, kerana pelajar-pelajar ini sangat suka dikawal dan terlalu bergerak ke sana ke sini sehingga tidak memikirkan pergerakan itu boleh menjejaskan kesan yang tidak sihat kepada dirinya sendiri. Okay, selain daripada itu, pelajar ini juga dia melibatkan kesihatan emosi. Dia boleh memberikan kesan yang tidak baik kepada emosi, mudah mengamuk, mudah terasa hati dan perlu perhatian daripada orang yang keseliling. Itu saja. Okey, poin yang kedua iaitu berkaitan dengan agresif atau agresif ni terbahagi kepada dua. Yang pertama iaitu mengenai secara lisan, yang kedua secara fizikal. Okey, mana-mana murid yang terlibat dengan secara agresif ni boleh mengambil tindakan lah. Okey, tindakan secara lisan seperti mengejek kawan-kawannya, memperendah-rendahkan kawan-kawannya dan memperlekehkan kawan-kawannya, itu berkaitan dengan agresif lisan. Okey, seterusnya berkaitan dengan agresif fizikal. Murid ini dia melakukan perbuatan yang sangat membahayakan, seperti bertumbuk, mencederakan orang lain dan menyakiti orang lain dan sebagainya lah. Okey, seterusnya berkaitan dengan poin yang ketiga, mengasingkan diri. Okey, murid yang mengasingkan diri ini dia berkurang bersosial dengan persekitaran atau dengan kawan-kawan yang lain. Dia lebih mendiamkan diri. Walaupun pelbagai masalah yang dihadapi, murid ini mengambil keputusan dan tindakan untuk mendiamkan diri sebab dia kurang berkomunikasi dengan masyarakat. Poin yang keempat iaitu Wernerianisme. Okey, Wernerianisme ini adalah pelajar yang merosak harta awan dan harta sekolah, yang mana pelajar-pelajar ini datang ke sekolah kerana terpaksa atau dipaksa dan mereka tidak lagi berminat untuk belajar. Dan mereka melakukan tindakan ini untuk mereka meluaskan perasaan yang mereka tidak berminat lagi untuk belajar. Apa yang mereka buat di sekolah iaitu merosak harta awan seperti menconteng dinding, melukis gambar-gambar yang tidak sepatutnya dan merosak kerusi, merosak meja. Dengan perbuatan ini, mereka merasakan diri mereka puas kerana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menghilangkan stres mereka apabila mereka datang ke sekolah. Okey, itu adalah tindakan perbuatan merosakkan harta benda di sekolah. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada kaedah pengurusan dan pembelajaran fizikal bilazim. Macam mana kaedah-kaedah yang boleh kita ambil untuk menarik minat pelajar tu ke arah belajar yang bersungguh-sungguh. Okey, yang pertama poin iaitu kaedah sambil main. Yang mana kaedah ini adalah boleh menarik minat atau cara teknik untuk pelajar itu fokus dalam pembelajarannya dalam bilik darjah. Seperti kita melakukan ciptaan aktiviti bermain sambil belajar. Contoh aktiviti yang kita perlu adakan di dalam bilik darjah
seperti kuis, permainan teka-teki, dan siapa yang dapat menjawab dengan baik atau dapat menjawab dengan betul, maka sebagai guru perlulah memberikan reward atau ucapan yang memberikan kata-kata semangat kepada pelajar ini supaya mereka kekal bersemangat dalam pembelajaran harian mereka di dalam bilik darjah. Okey, baiklah, seterusnya saya akan masuk kepada poin yang kedua, iaitu kaedah main peranan. Yang pertama, kita sebagai guru perlu membetulkan pelajar-pelajar itu dalam keadaan berkumpulan supaya mereka seronok dan bahagia untuk belajar. Contohnya, guru memainkan bahagian contoh kumpulan 1 bagi bahagian ini untuk dilakukan seperti mainan macam ni. Bahagian 2 diberi tugasan untuk berlakon. Grup yang ketiga diberi bahagian untuk menjawab teka-teki dan sebagainya. Ini adalah memainkan peranan supaya menarik minat lagi murid-murid untuk belajar. Dan dengan cara kaedah-kaedah macam ni, pelajar tidak boring dan tidak terasa terpaksa untuk belajar. Malah mereka akan rasa lebih seronok dan lebih gembira dan lebih semangat jika ada kumpulan-kumpulan yang dapat memberi kerjasama, dan kumpulan ini dapat memberi lakonan yang baik, dan kumpulan ini dapat memberikan tindak balas yang baik dan memberi support antara satu sama lain. Okey, seterusnya saya masuk kepada kaedah pemudah cara, yang mana sebagai guru memberikan cara-cara yang mudah untuk pelajar itu belajar, dan sebagai guru juga perlu memberikan motivasi supaya murid itu lebih bersemangat, merasakan dirinya berguna untuk diri sendiri, berguna untuk ibu bapa dan masyarakat. Apabila guru sentiasa memberikan motivasi kepada murid, maka akan ada kesan yang positif terhadap murid tersebut. Seterusnya, kaedah tunjuk ajar, iaitu demokrasi. Okey, kaedah ini sebagai guru perlu menunjukkan perkara-perkara yang baik supaya murid itu dapat mengikut dan dapat dipelajari melalui guru. Okey, contoh guru untuk demokrasi menjadi guru yang terbaik, maka anak murid akan mengikuti guru itu supaya menjadi pelajar yang terbaik dan cemerlang di masa akan datang. Itu saja. Sekian, terima kasih.